Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat hari ni tak jam, rupanya masih lagi jam ingatkan sekolah cuti apa semua ni bolehlah datang rupanya teruk juga jalan Baik, kita sambung semula pada halaman 67 halaman 67, ciri ajaran sesat. Malam ni berkenaan dengan nikah batin. Nikah batin Jadi nikah dalam Islam ni dia ada syarat dan rukun dia. Syarat dan rukun. Kita ambil rukun je, rukun nikah. Bagi yang nak nikah lagi sekali, rukun nikah dia kena ada pengantin lelaki. Dia kena ada pengantin perempuan. Dia kena ada dua saksi lelaki. Dia kena ada wali. Dan dia kena ada ijab qabul. Ijab dan qabul. Itu rukun nikah. 5 ni je. Makna berapa orang yang hadir? Yang perlu hadir dalam nikah berapa orang? 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang je. 5 orang je perlu hadir. Jadi masa PKP tu pun tak perlulah sebenarnya. Duk nikah jauh tu 5 orang tu je. 5 orang. Tambahlah tu imam nak sign borang ke apa ke, jadi 6 orang kan. Tu imam duduk sini, pengantin lelaki situ, pengantin perempuan sana, wali duduk sini, saksi duduk sana. Kan? Pakai mikrofon dengar kot. Aku terima nikahnya, saksi duduk sana 2 orang kan. Mudah ya sebenarnya nikah ni, lelaki, perempuan, 2 saksi lelaki, wali dan ijab qabul. Jadi masa saya mengaji dulu, saya pelik kenapa ulama menyatakan rukun nikah lelaki dan perempuan. Saya tak boleh terima pandangan ulama. Kan? Kenapa nak kena sebut rukun nikah lelaki dan perempuan? Agak-agak pasal apa ulama sebut? Ulama sebut rukun nikah lelaki dan perempuan supaya tidak berlaku nikah lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan. Itu sebab dia ulama sebut lelaki dan perempuan, baru faham. Masa mengaji sekolah menengah dulu tak faham. Pelik sangat ulama ni, memang orang nikah lelaki perempuan, tak payah sebutlah. Dah rupa-rupanya ada orang nikah lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Jadi ulama sebut jelas daripada awal mesti lelaki dan perempuan. Barulah cukup rukun nikah itu. Baik, ini rukun nikah. Tetapi ada pandangan ulama, dia ringkas sikit lagi. Dia kira lelaki, perempuan, 2 saksi, ijab qabul. Dia ada isu sikit di sini. Menurut satu pandangan. Menurut satu pandangan. Apapun maknanya, kita ambil majoriti para ulama, lelaki, perempuan, 2 saksi lelaki, wali dan ijab qabul. Jadi dalam masalah nikah batin, rukun nikah ini tidak cukup. Rukun nikah tidak cukup, maka dia akan jadi nikah batin.
Tengok sikit muka surat 67. Islam agama yang melestarikan hubungan kelamin antara lelaki dan wanita dengan ikatan pernikahan yang mencukupi rukunnya seperti wali nikah dan saksi. Tetapi ada fahaman yang sesat, fahaman yang mana wanita perlu menjadi isteri kepada guru sesuatu ajaran, ya. Walaupun wanita tu isteri orang, walaupun wanita tu isteri orang, tetapi dia kena jadi juga isteri kepada guru ajaran. Maka dia ada suami zahir dan ada suami batin. Suami batin ni ialah guru ajaran. Ni yang sesat ni. Suami zahir ni yang rasmi lah, yang buat kenduri kahwin, yang surat nikah, itu suami zahir sahaja. Suami batin tu adalah guru ajaran. Ya, itu satu. Dia guna kaedah batin. Ya, dia guna kaedah batin. Ya. Jadi wanita perlu menjadi isteri kepada guru sesuatu ajaran. Mungkin juga perlu bermalam dengan guru ajaran sekadar satu malam sahaja sebagai syarat meningkatkan aura kerohanian dan maqam kedudukan sebagaimana maqam kedudukan guru yang sudah tinggi. Jadi wanita tu nak naik maqam dia lebih tinggi darjatnya di sisi Allah, maka dia kena dibimbing oleh guru ajaran. Kena kahwin lah. Jadi tuan-tuan yang lelaki ni kalau ikut ajaran tu lambat sikit lah. Pasal guru ajaran tu lelaki, dia tak nak lah kahwin dengan kita ni. Kan? Jadi kalau nak cari ajaran, kena cari guru dia perempuan. Kan? Guru tu perempuan. Untuk kita tingkatkan maqam kita, kita kena menikah dengan guru ajaran yang perempuan tu. Jadi ada isteri zahir, ada isteri batin. Ya. Baik, itu penyelewengan, kesesatan. Baik, jadi ajaran sesat ni, suami batin ni dia bukan nak selama-lama, dia nak sekali pun cukup dah kan. Laki ni sekali je, dan dapat sekali dia kenyang, tak mau dah kan. Ya. Tapi dia gunakanlah istilah-istilah agama nak meningkatkan kedudukan dan sebagainya. Dan nikah batin sebegini tidak perlu kepada wali dan saksi, kerana Allah sudah menikahkan guru dengan mana-mana wanita yang perlu. Ya. Jadi dia ada asasnya. Misalnya kalau ajaran sesat, kalau wali ajaran sesat, dia guna ayat Quran. Allahu waliyul lazina amanu. Allah adalah wali bagi orang beriman. Jadi guru ajaran panggil perempuan, kita menikah malam ni. Siapa wali? Allah Ta'ala wali kita. Kerana Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina aman. Allah adalah wali bagi orang beriman. Jadi kita tak perlu dah wali bapak tu. Mana lebih baik? Bapak sebagai wali ke Allah Ta'ala sebagai wali? Allah Ta'ala lebih baik ke bapak kandung sebagai wali lebih baik? Sudah tentu Allah Ta'ala. Settle satu masalah. Baik, kalau saksi pula. Kalau saksi, wa kafa billahi syahida, memadailah Allah sebagai saksi. Cukup dah Allah sebagai
sebagai saksi. Jadi panggil perempuan dalam kereta ke, dalam rumah ke, ya, suruh perempuan ni akad nikah, guru ajaran ni terima nikah, siapa wali? Allah Ta'ala wali kita. Siapa saksi? Allah Ta'ala saksi kita. Ataupun para malaikat. Apa ayat Quran? Syahidallahu, mana ayat Quran tu? Syahidallah tu, wal malaikatu, Allah Ta'ala bersaksi, para malaikat pun menjadi saksi. Settle masalah. Cukup dah rukun nikah? Cukup tak rukun nikah? Cukup tak? Laki dah ada guru ajaran, perempuan yang guru ajaran pilih, saksi Allah Ta'ala sebagai saksi, wali Allah Ta'ala sebagai wali. Perempuan ijab kabul, sahlah nikah. Itu cara nikah batin. Seronok tuan-tuan. Kan? Kita pun nak buat ajaran sesat juga. Ayat Quran ni dia boleh manipulasi, ya. Ayat Quran ni boleh dimanipulasi, ya. Jadi sebab itu bila dia ada rukun, dia kena ada syarat pula. Syarat dia mesti ada syarat pula ni. Rukun, dalam rukun ni dia kena ada syarat. Syarat bagi tiap-tiap rukun ni. Syarat dia kata dua lelaki, dua saksi. Syarat dia mestilah lelaki, mestilah orang Islam. Dia mesti orang tu, mesti orang lelaki, mesti orang Islam. Kalau wali pula, mestilah wali tu syarat dia bapa kandung ke, datuk kandung ke, syarat. Rukun dia wali, tapi nak detail wali tu, tu dalam syarat-syarat tu. Jadi ajaran sesat dia memadai sekadar rukun, dia dah tak peduli kepada syarat, ya. Jadi dia manipulasi ayat Al-Quranul Karim. Jadi dalam Islam pernikahan diharuskan, digalakkan dan disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pernikahan ialah sunnah Nabi. Oleh itu sesiapa yang benci sunnah Nabi, maka ia bukan daripada golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi sebutnya ialah faman raghiba an sunnati, sesiapa yang benci sunnahku, falaisa minni, bukanlah daripada golonganku. Bukan tak kahwin. Yang tak kahwin, adakah dia benci? Tengok dulu keadaan. Yang Nabi sebut benci sunnah Nabi, termasuk sunnah berkahwin. Kalaulah seseorang daripada kita tidak berkahwin, kerana apa? Kerana masalah kesihatan, dia bukan benci sunnah Nabi. Dia tak berkahwin kerana apa? Kerana belum ada jodoh, dia bukan benci sunnah Nabi. Yang Nabi kata faman raghiba an sunnati, siapa yang benci kepada sunnahku, bukan yang tak kahwin. Jadi kalau orang tu tak kahwin, jangan tuduh dia, awak ni tak kahwin ni, Nabi tak mengaku umat ni, tak masuk dalam golongan ni. Bukan. Dia tak kahwin tu sebab apa? Belum ada jodoh. Tak apa. Dia tak kahwin sebab ada masalah kesihatan. Tak apa. Jadi perkataan Nabi tu jelas, faman raghiba an sunnati, sesiapa yang benci terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, namun pernikahan diikat dengan rukun. Antara rukun nikah ialah kewujudan wali dan dua orang saksi. Syarat ini sabit dengan nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam pernikahan ajaran yang menyeleweng, wali dan saksi nikah tidak diperlukan. Kaedah pernikahan adalah sebagaimana kaedah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang datang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat Al-Quranul Karim.
Kita tengok ayat ni dan bagaimana penyelewengan ini berlaku. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu an yastankihaha. Okey. Allah Ta'ala halalkan wanita beriman, wa imra'atan mu'minatan. Allah halalkan wanita beriman. In wahabat, jika wanita beriman menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Okey. Dia hadiahkan diri. Ya Rasulullah, saya tawarkan diri saya untuk jadi isteri Rasulullah. Okey, wanita bagi tahu kepada Nabi. Kemudian in arad, jika Nabi berhasrat untuk bernikah dengan wanita yang tawarkan diri itu. Itu dikira sudah menikah menurut satu pandangan. Menurut satu pandangan. Maknanya Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat, datang perempuan, ya Rasulullah, saya tawarkan diri, saya hadiahkan diri saya kepada Rasulullah. Rasulullah kata na'am, ya, sudah dikira bernikah. Baik. Macam mana ajaran sesat menyelewengkan ayat Quran ni? Ajaran sesat menyatakan ayat Quran ni untuk Nabi dan juga untuk orang yang sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah guru ajaran. Ayat ni sebut Nabi, tetapi ajaran sesat dia selewengkan maksud ayat ni. Nabi dah tak ada, yang ganti Nabi ialah guru ajaran. Jadi mana-mana wanita yang menghadiahkan dirinya kepada guru ajaran, kalau guru ajaran tu terima wanita tu, sudah dikira bernikah. Misalnya Haji, sebagai guru ajaran, datang perempuan offer, Datuk, guru saya hadiahkan diri, tengok berapa umur, 35, saya terima. Datang perempuan, berapa umur, 70, saya istikharah dulu. Pilih kasih ke, patut terima lah. Perempuan tu kata, wahai guru, ini saya mimpi, ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacau. Perempuan 70 tu kata, saya mimpi Rasulullah yang suruh. Nak jawab macam mana? Tunggu dulu, malam ni saya jumpa Rasulullah, saya tanya balik Rasulullah. Ni ajaran sesat, dia main nama Rasulullah ya. Dia jual nama Rasulullah. Ya. Ya. Baik. Itu berlaku, itu berlaku. Maka berdasarkan ayat ini, fahaman yang menyeleweng mendakwa mana-mana wanita yang ingin meningkatkan maqam kerohanian dan kedudukan takwa, sewajarnya bernikah dengan guru ajaran atau tuan syekh. Pernikahan ini tidak perlu kepada wali nikah bagi wanita, tidak perlu kepada saksi dan tidak perlu kepada mas kahwin. Hatta kalau wanita yang masih bersuami pun diharuskan bernikah cara ini. Ini salah satu cara. Baik, kita tengok muka surat 69. Kita tinggalkan ayat Quran tu sikit, kita selesaikan yang tu dulu. Iaitu ayat ni cerita pasal Nabi, dan dia tidak boleh dikiaskan
diperluaskan kepada mana-mana orang lain. Iaitu ayat dia muka surat 69 tu, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Allah Ta'ala kata khalisatan laka, khusus untuk engkau wahai Nabi, min dunil mu'minin, tidak harus bagi mana-mana orang beriman. Ayat tu lengkap menyatakan cara nikah macam ni hanya khusus untuk Nabi sahaja, orang lain tak boleh. Ajaran sesat tak? Dia kata guru ajaran boleh. Dia tak baca ayat ni bagi habis. Dia baca dalam Quran tapi dia tak bacakan untuk orang. Dia baca setakat ni je, dia berhenti setakat ni je. Kemudian dia kembangkan Nabi ni untuk dia sekali. Sedangkan jelas ni dalam bait ni Nabi, kemudian Allah kata khusus untuk engkau sahaja. Min dunil mu'minin, bukan untuk orang beriman. Itu ayat Quran muka surat 69 tu. Kita pula sebagai pengikut tak mau mengkaji Quran. Kita terima bulat-bulat. Jadi situ kita akan disesatkan. Ini ayat ni khusus untuk Nabi. Begitu juga keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah lebih daripada 4 adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Maka keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah tanpa wali dan saksi sebagaimana ayat ni hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun khusus bagi Nabi, ada tak kita baca dalam kitab Nabi menikah cara ni? Ada tak? Tak ada. Walaupun Allah Ta'ala bagi izin, saya duk baca tak jumpa lagi Nabi beramal cara ni. Walaupun Allah Ta'ala bagi izin. Yang Nabi menikah isteri Nabi Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Zainab, semua menikah cara ni, cara rukun bagi cukup ni. Yang tawanan tu, Sayyidina Juwairiyah apa semua itu dihadiahkan kepada Nabi sebagai hamba. Kan? Bila hamba tu dia malakat aimanukum, apa yang kamu miliki. Itu status lain. Malakat aimanukum. Kan? Dia status hamba dulu. Apa dia? Tak ada ni lah. Tapi mungkin lepas tu Nabi kata wallahu a'lam. Tapi itu pensyariatan hamba. Hamba apa disebut dalam Quran, azwajukum, isteri kamu, au ma malakat aimanukum, ataupun wanita yang kamu miliki sebagai hamba. Zaman tu ada hamba. Maka Islam hanya membenarkan kerana itu sudah diamalkan. Tapi Islam cuba menghapuskan perhambaan. Maknanya kalau kita buat kesalahan ni, bebaskan hamba. Kifarat ni, bebaskan hamba. Islam nak hapuskan sikit demi sikit. Akhirnya terhapuslah perhambaan itu. Kan? Jadi perhambaan tu bukan daripada Islam. Dia dah tradisi lama. Baik. Jadi maknanya Nabi tak ada beramal pun, walaupun Allah Ta'ala bagi izin kepada Nabi SAW. Begitu juga para sahabat. Kita baca bawah tu sikit, muka surat 69. Kalau insan Muslim yang lain mendapat pengecualian hukum syarak, maka sahabat utama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan lain-lain sahabat adalah lebih layak. Namun tiada riwayat menyatakan
bahawa para sahabat bernikah lebih daripada 4 wanita dalam satu masa. Jadi para sahabat tidak bernikah cara macam ni, dan para sahabat tidak bernikah lebih daripada 4. Kenapa? Kerana bernikah cara macam ni khusus untuk Nabi, bernikah lebih daripada 4 pun khusus untuk Nabi. Jadi ajaran sesat, dia bernikah lebih daripada 4 dalam satu-satu masa. Isteri zahir dia di rumah tu seorang, kemudian dia nikah batin tu berapa puluh orang tu dia nikah tu, kan? Lebih daripada 4. Nampak? Satu dia langgar tak? Kemudian ayat Quran ni khusus untuk Nabi saja. Para sahabat pun tak beramal, bahkan Nabi pun tak beramal. Tapi ajaran sesat dia beramal dengan ayat ni. Nabi sendiri pun tak beramal, walaupun Allah Ta'ala bagi izin. Jadi maknanya guru ajaran sesat ni lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak cara penyelewengan terhadap ayat Al-Quran tu. Tapi cara halus dia guna ayat Quran, cuma dia baca tak habis je. Jadi masyarakat kita akan tertipu dengan ajaran sesat sebegini, ya. Sebab tu yang mengaku kumpulan tu kata GISB tu kan kata anak Abuya tu kata wallahu alam betul ataupun tidak, dia buat pengakuan dia dipaksa kahwin, terima arahan daripada Rasulullah ke daripada Abuya. Abuya mati dah masa tu. Itu maknanya main mimpi belaka. Mimpi ni payah. Arahan mimpi ni kita payah. Kan? Kita kalau bos bagi arahan mulut, kita buat, bahaya. Kan? Tak ada hitam putih. Kalau salah siapa kena? Bos kena kan kita kena? Kita kena. Kita kata bos yang bagi. Bos kata mana aku bagi arahan pak? Surat apa tak ada? Bos cakap mulut je. Kan? Kita tak ikut nanti bos marah kita. Kita minta surat bos, bagilah surat. Ataupun WhatsApp sikit ke, email sikit ke arahan. Tak buat je. Sama. Ini arahan Rasulullah dalam mimpi. Kan? Tak ada hitam putih. Mana hadis dia, mana ayat Quran. Tak, Rasulullah datang dalam mimpi bagi tahu. Payah. Kan? Kita pun buat. Nanti Rasulullah kata aku tak bagi arahan apa pun. Pasal mimpi itu bukan hitam putih. Jadi sama juga kalau perintah bos dunia pun tak ada WhatsApp, tak ada email, tak ada surat, tak boleh pakai. Jadi Rasulullah arahan mesti ada hitam putih, mesti ada dalam kitab. Kalau kata mimpi Rasulullah ni, dia bukan, tak boleh pakai. Dia untuk orang tu saja. Orang yang mimpi dia pakai, bukan untuk kita. Itu kedudukan mimpi. Baik, hari ni kita ambil satu dulu. Satu contoh penyelewengan ayat Quran. Penyelewengan terhadap Quran dalam bab pernikahan, iaitu ayat Quran Suratul Ahzab ayat 30. Nanti sekali lagi kita akan tengok Surah Ahzab juga ayat 37. Bagaimana penyelewengan terhadap ayat Quran Surah Ahzab ayat 37, cara nak nikah batin tu. Iaitu guna kaedah Allah Ta'ala nikahkan kita. Nanti kita akan tengok ayat tu dan cara faham ayat tu dengan cara yang sebenar. InsyaAllah kita berhenti dekat tu, kita sambung nanti falamma ayat 68 tu, falamma qada Zaidun minha wataran. Ayat dia panjang. Kita nak cara ayat muka surat 70 tu. Panjang ayatnya. Kita ambil satu dulu malam ni. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.